Guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita sambung lagi subjek sains buat ulang kaji. Kali ini kita ulang kaji kertas 2 bahagian B, 30 markah. Berbanding daripada bahagian A, bahagian B ni dia tricky sikit. Kalau bahagian A, daripada soalan kita ada hint-hint untuk jawab. Untuk bahagian B ni kita perlukan sedikit ilmu, kena tahu sikit dia tentang bab apa baru boleh jawab. Kita tengok soalan yang pertama, soalan yang kelima. Okey, Raja 5 menunjukkan arka refleks sentakan lutut. Diagram tunjukkan Raja sentakan lutut. Nampak je sentakan lutut ni, kita dah tahu ini adalah tindakan luar kawal ataupun tindakan refleks. Ini adalah tindakan refleks. Dia sama seperti tindakan luar kawal. Sama seperti kita terpegang cerit yang panas, benda yang tajam. Okey. So, kita belajar ada tindakan dalam kawal, tindakan terkawal dengan luar kawal. Kalau terkawal tu contoh korang belajar, ulang kaji, baca buku, minum, makan, itu semua terkawal. Kalau sentakan lutut, pegang benda yang panas, pegang benda yang tajam, itu semua tindakan luar kawal, dikawal oleh medula oblongata. So, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia tanya tentang neuron X dengan Y. Kita kembali kepada Raja. Kalau tengok kepada Raja, okey, ditunjukkan daripada Raja, kita ada X dengan Y. So, dia tanya apakah neuron tersebut. Okay, cara nak tahu walaupun dia terlalu kecil kan, korang tak tahu neuron apa, tengok betul-betul, tengok anak panah. Impuls dia mengalir daripada X ni. Dia mengalir anak panah ke atas. Dia mengalir, contohnya daripada lutut kita tu, dia mengalir daripada X ni, terus pergi kepada otak ni. Pergi kepada medula oblongata. Then, kat situ dia patah balik. Dia patah balik pergi kepada Y, pergi ke otot kita. Neuron Y ni yang bersambung dekat otot, kita panggil dia neuron motor yang bersambung dengan otot. Kalau daripada deria kita kat kulit tu pergi kepada kita punya otak, itu adalah neuron deria. Jadi X ialah neuron deria, Y ialah neuron motor. So korang tengok anak panah dia betul-betul. Okey, pergi kepada soalan B. Lengkapkan laluan impuls dalam arka refleks sentakan lutut. Okey, ini dalam tindakan luar kawal. Korang kena hafal sikit. Dalam silibus ada gambar budak kena kejar anjing. Jadi, apa yang berlaku? So, dalam kes ni, bila dia sentakan lutut, dia ambil tukul getah tu, dia ketuk dekat lutut dia, apa jadi? So, rangsangan yang korang ketuk tu, tukul getah tu ketuk kat lutut tu, kita panggil dia rangsangan. Lepas rangsangan, apa yang akan berlaku dekat nombor 1 ini lepas rangsangan. Lepas rangsangan ialah neuron deria. Sebab dekat kita punya lutut tu banyak deria. Dia pergi dekat neuron deria dulu. Lepas sampai dekat neuron deria, pergi dekat neuron motor. Lepas tu pergi kepada effector kita punya otot. Lepas tu gerak balas. So, dia mudah sahaja. Okey, apakah perbezaan antara tindakan refleks dengan tindakan luar kawal? Okey, tindakan refleks dengan luar kawal ni dia hampir sama. Cuma yang berbeza dia, tindakan refleks dikawal oleh saraf tunjang, manakala tindakan luar kawal dikawal oleh medula oblongata. So, maafkan saya, yang gambar tadi sentakan lutut ni adalah tindakan refleks. So, ada 3 jenis ya tindakan refleks, sentakan lutut, pegang benda yang panas dengan benda yang tajam. Okey, jadi selain tu, tindakan luar kawal contohnya kelip mata, peredaran darah. Contoh yang lain, proses peristalsis, proses hembusan nafas kita punya dekat paru-paru. Itu semua tindakan luar kawal. Berlaku tanpa kita sedari. Jadi beza refleks dengan luar kawal ni, tindakan refleks dikawal oleh saraf tunjang, manakala tindakan luar kawal dikawal oleh medula oblongata. Okey, kalau dia tanya, satu kepentingan dia adalah untuk melindungi diri daripada kecederaan yang serius. Cuba kita bayangkan, kita terpegang benda yang panas. Tapi tindakan refleks tak ada kat dalam badan kita, maka tangan kita akan melecur dengan teruk. Jadi salah satu punca tindakan refleks ni nak mengelakkan daripada kecederaan yang serius. Okey, tengok soalan nombor 6. Amin dan rakan-rakannya berlayar ke sebuah pulau. Setelah tiba di pulau tersebut, bot yang mereka naiki berlanggar dengan batu dan tenggelam. Mereka terperangkap di pulau tersebut yang dikelilingi oleh air laut masin. Sementara menunggu bantuan tiba, mereka mendapati bahawa mereka semakin kehabisan bekalan air bersih. So, kita pergi kepada soalan. Soalan ni ada kaitan dengan air. Macam mana nak dapatkan sumber air bersih? Okey, tengok soalan yang pertama, soalan A. Tarikan right cara yang paling baik
boleh mereka gunakan untuk mendapatkan air tulen daripada air laut. Sebab kalau pergi kat pulau yang tidak berpenghuni, susahlah nak dapat air, tak ada kedai semuanya. Jadi cara yang mudah untuk mendapatkan air adalah menggunakan kaedah penyulingan. Air laut tu bila kita masukkan dalam bekas, kita panaskan, dia akan tersuling dan akan jadi wap air. So kita boleh minum lah penyulingan tu. Itu proses penyulingan. Kalau penghabluran ni adalah proses buat garam. Pemendapan ni dia kalau campur dua bahan yang berbeza, dia akan jadi pemendapan. Berikan sebab bagi jawapan anda. Kenapa kita pilih penyulingan? Kerana penyulingan digunakan untuk mengasingkan dua cecair daripada satu larutan yang mempunyai takat didih yang berbeza. Contoh, kita ada air dengan garam. So, dia boleh asingkan air dengan garam. Sebab air, takat didih dia 100. Bila kita boilkan dia, kita didihkan air pada takat didih 100, dia akan naik jadi wap. Wap air itulah kita kumpul, boleh minum air dia. Okey. Itulah jawapan kita. Sebabnya, penyulingan digunakan untuk mengasingkan dua cecair daripada satu larutan yang mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, soalan C. Okey, dia tentang kitar air. Kita belajar kitar air dalam tingkatan 5. Kan kita belajar kitar nitrogen, kitar air. So, dalam kitar air ni, macam mana daripada air kat laut ni, lepas tu proses kondensasi, hujan, dapat kat pokok, pergi kat laut balik. So, berdasarkan Rajah 6.2 nyatakan kepentingan kitar air. Satu markah je, jawapannya tak panjang, pendek je. Jadi, kepentingan kitar air ni adalah untuk mengekalkan kandungan air dalam persekitaran semula jadi. Nampak? Supaya kandungan air dekat udara, dekat persekitaran kita ni dapat dikekalkan. Itulah kepentingan kitar air. Kalau tak ada kitar air, maka air akan habislah kat dunia ni. Okay, next. Kemarau merupakan fenomena semula jadi yang berlaku. Nyatakan dua kesan kemarau kepada alam. Okey, ni adalah soalan kemahiran berfikir. Apa-apa kesan negatif kemarau tu bila awak letak betul. Contohnya, kemarau ni dia akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Pertanian tidak dapat dijalankan, ekonomi merosot. Semua awak boleh tulis. Banyak haiwan mati kerana kehausan air, tumbuhan mati kerana tidak subur, tak dapat air. Semua boleh letak. Okey, simple je. Kita pergi kepada soalan nombor 7. Masih lagi dalam bahagian B. Di mana soalan nombor 7 dia cakap Rajah 7.1 menunjukkan sebuah kapal terbang yang diperbuat daripada alloy. Bila cakap je pasal alloy, ini adalah tentang bab di mana kita cakap bab 9, bahan kimia dalam pengguna. Alloy ini adalah satu bahan di mana dia campur dua ataupun lebih logam untuk menjadikannya lebih cantik, lebih kuat. Okey, dalam kes ni dia kata namakan alloy yang digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Ni yang korang kena belajar ni dalam jadual tu. Kalau tak boleh jawab. Ada korang belajar loyang, gangsa, duralumin. Jadi untuk buat kapal terbang ni, nama dia adalah duralumin. Ingat kapal terbang, ingatlah duralumin. Jadi namakan proses untuk menghasilkan alloy, proses dia adalah pengaloyan. Pengaloyan. Tambah pengaloyan je. Okey, soalan C. Kita tengok balik soalan C. Okey, Rajah 7.2 menunjukkan komposisi alloy dalam kapal terbang. Namakan atom P dan atom Q. Okey, P ni ada banyak, Q ada sikit. So, kita tahu nak buat kapal terbang ni pakai duralumin. So, korang kena tahu dalam duralumin tu ada atom apa. Okey, bagi yang tak tahu, saya akan terangkan. Dalam duralumin ni, dia ada banyak dalam dia aluminium. Ada 95% aluminium. 4% je kuprom. Jadi, P ni yang banyak ni adalah aluminium. Q ni adalah kuprom. Itulah duralumin. Dia kuat alloynya tapi ringan. Sebab tu kapal terbang boleh terbang. Okey, soalan D. Nyatakan dua ciri alloy. Okey, ni cuma semua orang tahulah, kita dah belajar. Bila cakap dengan alloy, kita selalu bandingkan dengan logam tulen. Okey, jadi alloy ni kalau kita nak cakap dia beza dengan logam tulen ni, ciri-ciri dia memang gempak. Ciri yang pertama, dia adalah kuat. Tu alloy. Lebih kuat daripada logam tulen. So, alloy lebih keras daripada logam tulen. Ciri yang kedua, alloy mempunyai permukaan yang berkilat. Ciri yang ketiga boleh tulis alloy lebih kuat, lebih ringan. Bolehlah tulis. Tapi yang paling penting, alloy lebih kuat daripada logam tulen. Alloy lebih berkilat. Sebab itulah contoh bahan
perhiasan, dia gunakan logam untuk membuat hiasan ni. Dia boleh memakai, kita panggil pewter. Pewter pun sejenis alloy untuk perhiasan. Okey, pergi kepada soalan nombor 8. Ni donat ni semua orang suka. Kalau pergi Tesco kan ada donat promosi. Kita ada burger, kita ada ayam KFC. Namakan kelas makanan dalam rajah tersebut. So kita belajar ni, kelas makanan ada protein, karbohidrat, lemak kita belajar. So dalam kes ni, ini kelas makanan yang mana satu? Ini semua dalam kelas makanan lemak. Dia membawa lemak, nampak ni. Kalau burger ni nampak ada cheese. Tengok dekat sini pun ada gula-gula ni, semua manis, lemak. Ni kolesterol, semua lemak. So kelas makanan ni adalah lemak. Jangan tulis protein pula. Sebab apa? Kalau protein kat sini memanglah ayam protein, tapi frame fresh ni, karbohidrat ni, berminyak-minyak ni, semua ayam goreng ni dia daripada lemak. Sama juga dengan donat dengan burger. Jangan pilih satu. Contoh, okey, donat diperbuat daripada tepung, saya nak pilih karbohidrat, tak boleh. Sebab dia kata namakan kelas makanan rajah 8.1. 8.1 termasuk 3-3. Awak kena tengok 3-3 ni ciri dia apa. Semua digoreng kan. Burger kena goreng daging dia. Donat nak masak pun kena goreng. Ayam kena goreng. Goreng gunakan apa? Minyak. Minyak lemak. So kelas makanan dia lemak. So next, dalam rajah 8.2 menunjukkan satu piramid makanan antara P, Q, R dan S. Bulatkan kedudukan bagi makanan dalam rajah 8.1. So lemak ni duduk je kat mana? Dekat P ni. Kena makan sikit je. Tu lemak. Tak boleh makan banyak-banyak. Nanti kena obesity, kena arteriosclerosis, arteri tersumbat, kena stroke, sangat bahaya. S ni boleh makan banyak. Apa? S yang boleh makan banyak, bijirin. R, sayur-sayuran. Q, protein. Okay, next. Nyatakan satu masalah kesihatan yang dihadapi oleh Iman sekiranya dia mengambil makanan tersebut dalam tempoh masa yang lama. So, bila terlalu banyak sangat makan ayam KFC, makan Dunkin Donut, makan McD, dia boleh kena apa? Boleh kena obesity, kegemukan, serangan jantung. Semua penyakit yang berkaitan dengan lemak awak boleh cadangkan dekat bawah. Dia kalau keluar soalan tentang makanan ni, dia mudah sikit. So, jangan lepaskan peluang lah untuk menjawab. Cadangkan 3 cara untuk mengatasi masalah kesihatan yang dinyatakan. Jadi, ini senang je. Dia tentang gaya hidup sihat. So, cara yang pertama nak buat apa? Cara yang pertama kita lakukan senaman. Jadi, senaman ini dia boleh kurangkan risiko berpenyakit. So, yang pertama lakukan senaman. 5 kali seminggu. Dulu 3 kali seminggu. Sekarang dicadangkan 5 kali seminggu, sekurang-kurangnya 30 minit. Sekarang dah berubah sebab sekarang norma kita dah norma baru dah. Kalau orang dulu pergi sekolah naik basikal, jalan kaki. Sekarang pergi sekolah naik motor, naik kereta. Sekarang kadang-kadang tak pergi sekolah pun, kelas online. So kita kurang pergerakan. Jadi norma sekarang kena bersenam 5 kali seminggu, sekurang-kurangnya 30 minit. Okey, yang kedua, selain bersenam, kita kena kurangkan mengambil makanan yang berkolesterol. So, kena kurangkanlah burger, kena kurangkan ayam KFC, donat dan sebagainya. Kena kurangkan. Bukan cakap tak boleh makan, cuma kena kurangkan. Yang ketiga, kita boleh buat apa? Mengamalkan pemakanan seimbang. Jadi makanan seimbang dalam makanan kita kena ada sayur, kena ada bijirin, kena ada nasi, sayur, ayam, vitamin, buah dan sebagainya. Makanan seimbang. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, Rajah 91 menunjukkan wayar elektrik yang dibalut dengan sejenis plastik. Bila cakap dia tentang plastik ni, menarik. Dia tentang bab yang kita belajar. 2 bab terakhir kalau saya tak silap. Dalam bab yang kita belajar, tingkatan 5, kita belajar tentang termoplastik dan termoset. Termoplastik dan termoset. Cakap tentang termoplastik, dia ialah plastik yang tidak tahan haba. Contohnya polystyrene yang korang bungkus makanan pergi tapau kat kedai mamak tu. Contoh plastik. Yang lagi satu termoset, dia tahan haba. Contohnya bakelite, gum epoxy. Yang buat peralatan elektrik ni adalah termoset supaya dia tahan haba. Jadi nyatakan jenis plastik. Plastik ni nama dia ialah termoset. So, termoset. Dia kata nyatakan 2 ciri. Ciri plastik termoset ni dia tahan haba. Yang pertama, tahan haba. Yang kedua, mempunyai rangkaian silang antara molekul-molekul polimer. Dia ada rangkai silang. Sebab tu dia lagi kuat, dia lagi tahan haba.
Okay, next. Raja 92 menunjukkan poster bagi satu kempen yang dilaksanakan oleh restoran di Malaysia. Dia kata, say no to straw. Kalau nak pergi kedai ke sekarang, KFC ke McD, dah tak bagi straw. Kalau contoh kita beli Slurpee tu, yang macam ice blended, baru dapat straw lah. Sebab susah nak minum tak ada straw. Selalunya dia kata say no to straw. Kita pergi kepada soalan, kenapa dia kata say no to straw? Okey. Soalan yang pertama, apakah kesan pembuangan plastik kepada alam sekitar? Ini soalan KBKK ni, kemahiran berfikir, senang je. Kesan pembuangan plastik ni dia boleh mencemarkan alam. Korang boleh cakap banjir kilat kerana longkang tersumbat pun boleh. Pencemaran alam sekitar, hidupan akuatik mati. Sebab kalau kita buang, plastik tu semua akan masuk dekat laut. Lepas tu pergi kat pantai-pantai. So penyu makan, penyu mati. So korang nak pergi Pulau Redang, dah tak jumpa penyu. Okey, yang kedua, nyatakan dua cara bagi mengelakkan kesan daripada terjadi. So nak buat apa? Yang pertama, kitas semula. Bila kita kitas semula, dapatlah selamatkan alam sekitar. Yang kedua, guna plastik terbiodegradasi supaya alam kita lebih selamat. Selain kita semula guna plastik terbiodegradasi, korang boleh buat apa? Boleh guna semula pun boleh. Bakar dalam incinerator pun boleh. The best way is kita semula lah. Guna balik. Kalau pergi kedai dapat plastik tu, guna balik. Boleh buat plastik sampah. Jangan main buang-buang je. Paling the best, korang kena buat apa? Kita semula. Dan yang sekarang ni ada plastik terbiodegradasi, semua ada drawback dia. Ada kekurangan plastik terbiodegradasi ni, kurangnya ialah dia nipis. Kalau korang pergi kedai kan, angkat-angkat dah koyak. Begitu je untuk bahagian B. Dia agak panjang tapi soalannya 30 markah je. Kalau nak dapat A bahagian B ni, target 25 ke atas. Kalau nak lulus, daripada 30 kena dapat separuh, 15/30. Jangan putus asa, so ada masa buat ulang kaji lagi. So nanti kita akan sambung bahagian C. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.